Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari tu Datuk Abang Openg bercadang untuk meneroka perubatan herba kerana Borneo kaya dengan biodiversity. Katanya, saintis Muslim dan bukan Muslim dari China sangat kuat dalam perubatan herba yang boleh dijadikan penglibatan bersama antara China Sarawak. And I hope you can explore, as mentioned by His Excellency, to collaborate among us, especially in the field of technology. You know, now we go for renewable energy. We are going for natural resource. Maybe I would also suggest that we explore the question of herbal medicine. Because Borneo is rich in biodiversity. Then the scientists among the Muslim community and the non-Muslim community, people from China is very strong in herbal medicine. We can explore the possibility of having this engagement among us, as Borneo is very rich in our biodiversity. We can explore to produce certain medicine that can sort of be a way for us to cure any potential disease. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian International Chinese Muslim Conference ICMC 2023 dan makan malam sempena Mesyuarat Agong Tahunan Persatuan Cina Muslim Malaysia (MECMA) ke-29 di salah sebuah hotel di Kuching pada Sabtu. Ujarnya lagi, Sarawak telah membentuk sebuah pusat penyelidikan penyakit berjangkit tropika melibatkan pelbagai penyelidik yang memperuntukkan kira-kira RM200 juta untuk membina pusat itu di bawah Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak yang dipimpin oleh Menterinya Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian. I know in China there is one university is very good in herbal medicine. I think Fudang University. Fudang University, something like that. Yeah, I think Malaysia Sarawak can engage and work with that university to explore the possibility of doing research on our biodiversity. Turut hadir di malam Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Duta Besar Republik China ke Malaysia Ouyang Yunjing, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Presiden MECMA Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin, Kaunsul Jeneral Republik Rakyat China ke Sarawak Zing Weiping dan Yang di-Pertuan Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Seterusnya, suasana dan kepimpinan politik di Sarawak sangat tenang dan terus stabil hingga membosankan para pemerhati dan penganalisa politik kerana hampir tiada polemik politik yang menarik untuk dibicarakan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Lukas Datuk Abdullah Saidul, situasi ini bagaimanapun berbeza di Semenanjung di mana polemik-polemik politik masih belum reda walaupun keputusan pilihan raya di 6 negeri telah selesai baru-baru ini. Katanya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg sering mengingatkan semua wakil rakyat gabungan parti Sarawak GPS supaya tidak bersikap sambil lewa dan mengambil kesempatan dalam suasana pentadbiran yang tenang untuk lebih rajin turun padang mengurus keperluan di kawasan masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop itu turut mentafsir dan merumuskan peringatan Premier Sarawak bahawa rakyat akan menilai dan akan terus menyokong pentadbiran GPS jika formula pembangunan yang dilaksanakan menghasilkan banyak bukti yang memberi kemudahan dan kesejahteraan masyarakat Sarawak secara keseluruhan. Ujarnya, Premier Sarawak turut memaklumkan bahawa kedudukan kewangan negeri semakin kukuh dan keadaan ini adalah baik untuk wakil-wakil rakyat yang mewakili kawasan pedalaman untuk lebih bersungguh memastikan infrastruktur awam di kawasan luar bandar diberi perhatian dan tindakan dengan segera. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa sesi penerangan dan taklimat program sempena cuti sekolah dan penyerahan geran projek kecil luar bandar MRP Dun Semop di Dewan Tanjung Budong, Bintango pada Sabtu.
Sepanjang lawatan kerja selama 2 hari, Dato' Abdullah telah mengadakan perjumpaan dengan ketua-ketua masyarakat dari 14 rumah panjang dan 3 buah kampung Melayu Bintango, pemimpin-pemimpin Persatuan Belia dan Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dari 5 buah sekolah di situ. Dalam 2 perjumpaan yang diadakan di Pusat Komuniti PBB Kampung Melayu Bintango dan Dewan Masyarakat Kampung Tanjung Budong, agenda utama yang dibincangkan ialah penganjuran program sekaneka khas untuk pelajar-pelajar sekolah dan ibu bapa sempena cuti sekolah selama seminggu yang bermula dari 26 Ogos 2023. Dato' Abdullah turut menyampaikan geran MRP berjumlah keseluruhan RM129,000 yang dipohon 5 PIBG dan 5 persatuan serta kelab. Penerimanya adalah seperti tertera. Kepaparan di Miri, sekitar 40,000 pengunjung membanjiri Miri Times Square bagi menyaksikan kemeriahan Miri City Street Parade yang diadakan sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Sebanyak 60 kontijen mengambil bahagian dalam perarakan tersebut yang bermula petang Sabtu di bangunan Majlis Bandaraya Miri dan berakhir di Miri Times Square pada 11 malam. Antara kontijen yang turut serta termasuk sekolah menengah, agensi kerajaan dan swasta serta wakil kebudayaan dan persatuan. Lebih menarik, perarakan di Bandar Miri ini menampilkan kelainan dengan pelibatan 17 kontijen kereta berhias mewakili beberapa agensi kerajaan, pihak swasta serta persatuan. Terdahulu, simbolik pelepasan kontijen telah pun disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chu selaku pengurusi Miri City Street Parade. Sementara itu, kereta berhias milik Samling dan Park City Group berjaya memukau para juri sekaligus tampil juara bagi kategori tersebut untuk membawa pulang wang tunai RM10,000. Kategori sekolah menengah, kebudayaan dan persatuan serta jabatan kerajaan dan swasta pula masing-masing dimenangi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lutong, Persatuan Wanita Orang Ulu Miri dan Batalion ke-12 Pasukan Gerakan Am PGA Miri sekaligus membawa pulang wang tunai RM5,000. Naib Johan dan tempat ketiga bagi kategori kereta berhias masing-masing dirangkul Majlis Bandaraya Miri yang membawa pulang RM5,000 dan Lembaga Pelabuhan Miri menggondol RM3,000. Persatuan Jati Miriek dan Persatuan Dayak Miri pula muncul naib Johan dan tempat ketiga bagi kategori kebudayaan dan persatuan. Persatuan Jati Miriek dan Persatuan Dayak Miri pula muncul naib Johan dan tempat ketiga bagi kategori kebudayaan dan persatuan. Naib Johan bagi kategori Jabatan Kerajaan dan Swasta dirangkul Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, manakala tempat ketiga dimenangi Institut Latihan Perindustrian Miri. Kesemua naib Johan dan tempat ketiga bagi ketiga-tiga kategori itu membawa pulang RM3,000 dan RM1,000. Penyampaian hadiah kepada para pemenang telah pun disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin selaku mewakili Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, tu Datuk Abang Peng. Para jemputan serta orang ramai turut disajikan dengan pelbagai pengisian lain, antaranya persembahan daripada artis jemputan Dayang Nur Faizah dan Bob Yusof serta persembahan final yang diiringi pertunjukan bunga api. Masih dengan laporan di Miri, Perpustakaan Awam Miri yang sebelum ini terletak di Dewan Suara Miri telah berpindah dan mula beroperasi sepenuhnya di bangunan lama Majlis Bandaraya Miri MBM. Datuk Bandaraya Miri Adam Yisius Sang berkata, Perpustakaan Awam Miri telah beroperasi di Dewan Suara Miri sejak 1988. In our ability to plan in order to improve the services to the public. I am pleased to note that the Council Administration and Miri Public Library have explored the idea of relocating the library to this building that is at the center of the Miri City. At the same time, give MCC, Miri City Council, more flexibility to renovate and create a new facility that can benefit the community. As you know, Miri City Council has placed a lot of emphasis on the education as much as we can. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Perpustakaan Awam Bangunan Lama MBM di Miri baru-baru ini.
Untuk maklumat, waktu operasi untuk perpustakaan awam kekal pada Selasa hingga Sabtu jam 9 pagi hingga 7 malam, manakala pada Ahad jam 9 pagi hingga 3 petang. Ketua Jurulatih Kuching City FC KCFC Adil Syarin Ishak tetap berpuas hati dengan persembahan anak-anak buahnya sekalipun tersingkir dari pentas Piala Malaysia 2023. Dalam perlawanan timbal balik menentang Sabah FC di Stadium Likas Kota Kinabalu pada Sabtu, KCFC berjaya mengikat tuan rumah dengan jaringan 1-1. Bagaimanapun, keputusan itu tidak cukup untuk mengekalkan KCFC dalam saingan dan akur tersingkir dengan agregat 4-1 selepas Sabah FC melakar kemenangan 3-0 pada aksi pertama di Kuching sebelum ini. Bagaimanapun, keputusan itu tidak cukup untuk mengekalkan KCFC dalam saingan dan akur tersingkir dengan agregat 4-1 selepas Sabah FC melakar kemenangan 3-0 pada aksi pertama di Kuching sebelum ini. Menurut Aidil, dalam sidang media selepas aksi tamat, pemainnya bermain mengikut perancangan dan bekerja keras sepanjang perlawanan. Kata beliau, apa yang penting, pemainnya perlu mengekalkan konsistensi dalam perlawanan seterusnya nanti. Dengan berakhirnya kempen Piala Malaysia, KCFC kini perlu meletakkan sepenuhnya fokus untuk kekal dalam saingan Liga Super 2023. Dalam perlawanan malam tadi, tuan rumah terlebih dahulu mendahului pada minit ke-27 menerusi pemain pertahanan Muhammad Rizal Muhammad Ghazali. Bagaimanapun, KCFC memberi respon pada babak kedua dengan gol penyamaan dari pemain veteran Rames Laiban Huat pada minit ke-58. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, masuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin Tengah Hari, saksikan sorotan Majlis Perasmian International Chinese Muslim Conference 2023 dan makan malam sempena Mesyuarat Agong Tahunan Persatuan Cina Muslim Malaysia ke-29 di salah sebuah hotel di Kuching pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS.